Dah kecil sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para hadirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, menyambung kuliah kita tafsir surah Yusuf. Hari ini masuk bermula ayat yang ke-5. Betul kan? Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Innash syaitana lil insani 'aduwwun mubin. Wa kadzalika yashtabika rabbuka wa yu'allimuka min tahwil ahadits wa yutimma ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Sadaqallahul azim. Bermaksud, ketika Yusuf berkata kepada bapanya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari serta bulan. Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepadaku. Bapanya berkata, wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, kerana akan khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ustaz cuba revise balik. Maklum sajalah 4 bulan tinggal. Tambah-tambah di hadapan Ustaz ni ialah orang Melayu mudah lupa, banyak makan, ujuk paku tajam perut, seluruh saja tu. Jadi hadirin sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat bagaimana adanya 11 bintang, 1 matahari dan 1 bulan tunduk memberi hormat kepada Nabi Yusuf. Pada masa itu Nabi Yusuf belum lagi menjadi Nabi dan Rasul, hanya pada usia belasan tahun. Diberitahu kepada ayandanya Nabi Ya'qub alaihissalam, ia sebagai seorang Nabi dan Rasul. Nabi Ya'qub tahu yang tersurat dan tersirat. Apa yang tersurat, apa yang tersiratnya? Pertama, anaknya ini akan menjadi seseorang yang akhirnya disebut Nabi, dan nikmat ini akan dicemburui dan didengki oleh orang yang paling hampir dengan Nabi Yusuf, iaitulah abang-abang tiri Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi 11 orang itu merujuk kepada adik-beradik tiri Nabi Yusuf, kecuali hanya seorang sahaja yang namanya Bunyamin. Bunyamin adalah adik-beradik daripada ibu dan ayah yang sama. Perdana Menteri Israel sekarang siapa nama? Benyamin Netanyahu. Dan memang hadirin sekalian, orang-orang Yahudi mereka sangat taksub apa jua kaitan dengan Nabi Ya'qub, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tahun lepas Ustaz pergi ke Palestin, sampai ke Baitul Maqdis dan juga ke beberapa lokasi yang lain. Memang rupa-rupanya nama Abraham, nama Bunyamin di antara nama yang sangat famous di kalangan orang-orang Yahudi di sana. Dan mereka berbangga sebab konon-kononnya mereka ini mewakili generasi yang original akan keturunan keyahudian mereka. Kan mereka ini sentiasa mendakwa nahnu sya'bullahil mukhtar, kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Tak apalah. Baik. Di sini hadirin sekalian, ada beberapa pengajaran untuk kita. Ketika mana Nabi Ya'qub beritahu, ya bunayya,
wahai anakku, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan sesekali kamu menceritakan mimpi kamu ini kepada adik-beradik kamu yang lain. Sebab nanti fayakidu laka kaida. Mereka akan melakukan manipulasi ke atas kamu. Apa maksud? Ini bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi likulli ni'matin mahsud. Setiap nikmat yang diperolehi oleh seseorang itu, maka ramailah mata yang dengki melihatnya. Ini ingat, ya, ingat bagaimana Nabi pesan betul-betul. Setiap nikmat yang kita peroleh, alhamdulillah, syukur sama sekali. Tapi barang diingat bahawa kita juga akan semakin ramai yang mulai dengki dengan nikmat yang kita perolehi. Maka perkara ini kita kena awas, ya. Likulli ni'matin mahsud. Alhamdulillah, dapatlah beli kereta baru yang mewah sikit, yang besar sikit, yang comel sikit. Ya, semua happy. Isteri kita happy, anak kita happy. Tapi belum tentu keliling-keliling kita semua happy. Akan terjentik hati mereka yang hati busuk, dengki dengan kita, cemburu dengan kita, dendam kesumat dengan kita. Dan contohnya terlampau banyaklah berlaku dalam masyarakat kita. Likulli ni'matin mahsud. Itu namanya hasad dengki. Sebab apa? Hadirin sekalian, kalau kita mengkaji dari segi tasawuf, tidak ada sifat mazmumah yang paling ditatang oleh iblis dan syaitan kecuali sifat hasad dengki. Sesuai dengan apa yang sedang kita belajar sampai ke pekat Nabi yang berpesan, wahai Yusuf, tolong jangan beritahu berita baik ni kepada adik-adik kamu. Pasti mereka akan dengki kepada kamu. Pasti mereka akan dengki. Kenapa iblis terpelanting keluar daripada syurga? Sebab dengki. Dengki kepada siapa? Dengki pada Adam. Apa dengkinya? Dengki kepada makhluk baru yang diciptakan oleh Allah. Itu saja. Dia nak supaya tumpah Allah perhatian hanya kepada dia semata-mata dan jangan ada kepada makhluk lain yang namanya Adam. Ustaz, dengki ni apa dia? Ustaz kata dengki ni adalah ringkasan daripada perkataan smos. Smos, susah melihat orang senang. Itu dengki. Okey, alhamdulillah kawan kita naik pangkat. Kita yang gelisah. Bukan kita lah, kita orang lain. Kita yang gelisah. Wah, dia junior, aku senior, kenapa naik pangkat? Sehinggalah na'udzubillah bila kawan ni terjatuh ke, kawan ni jatuh dengan maksud kena turun pangkat ke, kena posting ke, maka datang semua yang kedua. Apa dia? Senang melihat orang susah. Itulah definisi hasad dengki yang paling mudah. Semua satu, semua dua. Semua satu, susah melihat orang senang. Itu definisi dengki. Kemudian bila orang yang dia dengki itu ditimpa musibah, kereta yang baru beli itu kena langgar, kemek. Kereta kemek baru beli. Sedihnya dalam hati pada muka. Pada masa datang semua yang kedua, apa dia? Senang melihat orang susah. Inilah yang kita akan dapat lihat dalam cerita panjang kisah Nabi Yusuf. Tunggu lagi bila nak habis cerita ni, Ustaz pun tak tahu. Rasa 5 tahun tunggu habisnya. Ini ada COVID lagi akan datang. Na'udzubillah. Okey, inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan terhadap manusia itu musuh yang terang dan nyata. Masya Allah, bagaimana Allah kata akan dengki kepada kamu wahai Yusuf, adik-adik kamu. Tetapi hujung jatuh Allah matikan perbincangan syaitan terhadap manusia sangat benci dan menyampah. Allah nak beritahu bahawa hasad dengki ini betul-betul solid daripada syaitan dan iblis. Maknanya apa dia? Syaitan, iblis datang habis-habisan sifat hasad dengki ini biar subur dalam kehidupan manusia. Bahkan hadirin sekalian, kita akan melaksanakan ibadat korban insya-Allah pada minggu depan. Bagaimana
Cuba kita refleks balik kepada kisah punca Qabil bunuh Habil. Waslu alaihim nab'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Bacalah kepada mereka wahai Muhammad kisah dua orang anak Adam, Qabil dan Habil. Masing-masing mempersembahkan ibadat korban kepada Allah. Diterimanya ibadat korban Habil, ditolak akan ibadat korban Qabil. Kenapa sampai ke peringkat Qabil kemudiannya bunuh Habil? Kenapa Qabil bunuh Habil? Hasad dengki. Dengki kenapa? Ibadat Habil diterima Allah, ibadat dia tak diterima Allah. Tengok, nak beritahu bila hasad dengki apa jadi? Adik-adik sendiri pun sanggup dibunuh. Bila hasad dengki tu dia berputus arang berkerabatan. Jadi hadirin sekalian, pengajaran paling besar pada ayat kelima ini ialah kita kena elak daripada sifat mazmumah, dosa-dosa hati, ujub, riya, takabur, sombong, bakhil, kedekut, berusaha, kecewa, lalai daripada mengasihi Allah, takabur, sombong, bakhil, buang. Kenapa? Sifat seperti inilah yang akan merosak kehidupan kita dunia dan akhirat. Baik. Ayat yang ke-6, wa kadzalika yashtadika rabbuka. Maka demikianlah Tuhan kamu memilih kamu. Wa yu'allimuka min ta'wil ahadits, dan mengajar kamu ta'wil ahadits. Hadirin sekalian, ini kelebihan Nabi Yusuf. Kelebihan Nabi Yusuf ini banyak hadirin sekalian. Selain daripada Nabi Yusuf ini dikurniakan wajah yang cantik. Bayangkan cantik tak cantik wajah Nabi Yusuf ini sehingga disebut dalam sebuah hadis, jika sekiranya nilai kecantikan al-khalaiq, seluruh wajah manusia itu dipersentagekan 100%, maka 50% itu dilonggok pada wajah Nabi Yusuf, manakala 50% lagi diagih-agihkan kepada seluruh wajah manusia di muka bumi. Kau tak faham lagi, Ustaz itu syarah lah. Bayangkan, kita tengok orang Melayu cantik cara Melayu, orang Arab cantik cara Arab, orang Negro cantik cara Negro. Nak kumpulkan seluruh manusia cantik di muka bumi, nilainya 50%. 50% lagi kat mana? Terlonggok pada wajah Nabi Yusuf. Itu dia. Maka tak pelik bila kita baca ke depan-depan ni, sampai ke peringkat perempuan tengok wajah Nabi Yusuf, tu dia terpotong jari dan tak terasa pun jari itu terhiris. Kenapa? Fana. Fana di kecantikan wajah Nabi Yusuf. Ada tak contoh kat Chennai? Yang sampai tahap ni. Nak ambil gambar sikit. Kemudian apa lagi kelebihan Nabi Yusuf? Ta'wil ahadis. Ta'wil ahadis ada dua. Pertama, ta'wil ahadis dengan maksud Nabi Yusuf ini boleh membaca peristiwa yang akan berlaku. Peristiwa yang akan berlaku Nabi Yusuf boleh baca. Dan memang nyata sekali itu yang berlaku. Wa dakhala ma'as fatayan, ketika mana Nabi Yusuf masuk dalam penjara bersama dengan Nabi Yusuf ada dua orang pemuda yang masing-masing bermimpi. Yang ni kata okey sedang junjung roti, yang ni kata sedang perah anggur. Maka Nabi Yusuf explain apa yang bakal berlaku kepada kedua-dua mereka. Jadi Nabi Yusuf ni tahu peristiwa yang akan berlaku, bukan atas nama nujum, bukan atas nama kahana, tetapi atas nama wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Itu maksud di bawah ta'wilul ahadis. Satu. Yang kedua ialah ta'wil ahadis dengan maksud pandai mentadbir mimpi. Pandai mentadbir mimpi. Kita duk kata mimpi ni mainan tidur sebab kita tak pandai nak explain. Tapi sebenarnya hadirin sekalian, di Universiti Al-Azhar ada satu syllabus khas namanya Tafsirul Ahlam, kuliah takbir mimpi. Dan Ustaz juga pernah terlibat dalam hal ini. Kesimpulannya apa dia? Pertama sekali,
setelah saringan dibuat oleh pihak Universiti Al-Azhar, hanya 2 buah buku sahaja yang boleh dirujuk untuk mentadbir mimpi. Satu, buku yang berjudul Tafsirul Ahlam, terjemahnya Tafsir Mimpi, karangan Muhammad Ibn Sirin. Yang kedua ialah buku berjudul Ta'tirul Anam fi Tafsiril Manam. Banyak sikit bunyi dah, mula pening lah. Yang dikarang oleh Al-Imam An-Nablisi. Buku ni rasa kekal dalam bahasa Arab, tidak banyak pihak yang menterjemahkannya. Dari segi ketepatan, Ta'tirul Anam fi Tafsiril Manam Al-Imam An-Nablisi itu lebih tepat daripada Tafsir Ahlam Ibn Sirin. Maka kaedah menyebut begini, tuan-puan, mana-mana buku tafsir mimpi yang berselerak ada di pasaran, jika sekiranya mereka ini refer dan referensnya merujuk kepada 2 buah buku ini, maka silalah baca, silalah rujuk. Tapi jika sekiranya mereka memandai-mandai, create tafsir mimpi hanya berilustrasi dengan pandangan masing-masing tanpa merujuk kepada 2 buah kitab induk ini, maka senang ceritanya tolak saja. Sebab kedua-dua hamba Allah ni bukan calang-calang, dengan alimnya, dengan waraknya, dengan solat istikharahnya, dengan solat hajatnya, minta supaya mimpi berlaku. Dan bila mimpi berlaku, mereka dengan khibrah pengalaman hidup menguraikan segala-galanya. Ustaz secara peribadi kerap merujuk kepada kedua-dua buah buku mimpi ini bila bermimpi. Wa imma sendiri bermimpi, wa imma ketika mana menolong pihak lain bermimpi. Makin suspend kan? Dan alhamdulillah setakat ni satu pun tak pernah salah. Masya Allah, satu pun tak pernah salah. Contoh ni mahal kuliah ni. Contoh, pernah satu ketika semasa Ustaz berkuliah di satu masjid, kuliah muslimat, duha. Sudah kuliah muslimat, datang seorang muslimat, okey, beritahu dia bermimpi, dan mimpi itu 2 kali berlaku. Mimpinya apa dia? Dia pun sebutlah. Mimpinya ialah dia ada adik perempuan, tapi adik perempuan dia ni ketika makan nasi, dia masukkan sabun dalam nasi itu, dia gaul, kemudian dia makan. Puas saya sebagai kakak darah, makan juga. Jadi minta Ustaz tolong nak takbir mimpi saya. Dia tanya azayat. Ustaz kata ni slide address. Ustaz tak pandai kata. Apa yang boleh Ustaz bantu ialah Ustaz, kedua kitab tu ada di rumah Ustaz. Ustaz akan rujuk. Okey, Ustaz balik rujuk kitab Ta'tirul Anam fi Tafsiril Manam, kitab Tafsir Ahlam, sama je, maksudnya hampir sama. Tapi Ustaz serba salah nak explain kepada kakak, serba salah. Ya Allah, betul ke ni aku nak explain ke tidak? Nanti explain dia murung, tak explain dia nak tahu. Ini dia yang mau jadi ustaz kan? Dan sekali ustaz pun tak payahlah. Ustaz pun ada juga buku terjemahan. Ustaz terus type tulis buku, bukan buku, ruangan, tajuk makan makanan yang tidak betul. Memang disebut. Nah, kuliah 2 minggu akan datang dia. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz mimpi akak dulu? Oh dah ada. Tak bagi. Ni Ustaz dah putus step. Jadi Ustaz nak syarah panjang-panjang pun akak boleh baca sendiri. Dia pun baca, duduk, menampak benar-benar air mata dia. Perempuan. Sudah. Dia pun tarik nafas panjang. Dia kata, ya Allah, saya dah agak dah Ustaz. Saya dah agak dah. Apa maksudnya? Ya Ustaz pun biarkanlah. Tak payah explain pada tuan-tuan. Sikit hati aku dah.
Kalau nak, pergilah rujuk sendiri kepada buku tu memang ada di pasaran pun. Tafsir mimpi Muhammad Ibn Sirin, tafsir mimpi Al-Imam An-Nabilisi. Tak apalah, tak sebutlah supaya tuan-tuan mati dan sakit jantung. Ini nak cerita takwil ahadis. Artinya ini ilmu yang memang valid untuk kita belajar. Syaratnya kita dibimbing. Dan ilmu ini bukan ilmu baru, semenjak zaman Nabi Yusuf AS. Antara ilmu yang sangat lama. Dan disiplin ilmunya sangat bersifat ensiklopedia. Dia kata, saya dah agak dah. Dia beritahulah adik dia ni belajar di satu college. Belajar di satu college swasta sekitar Luar Kelang. Adik dia daripada kampung. Okey. Tapi lama kelamaan nampak perubahan berlaku pada adik dia ni. Dulu masa kat college tu kerap juga balik rumah kakak. Tapi lama kelamaan semakin payah nak balik. Telefon pun tak berbalas. Dan lebih ketara, nampak hari ke hari dia mulai loaded berbelanja. Mulai pakai pakaian yang mahal-mahal, barang kemas, makin melawar orang. Tak kenal, bukan versi kampung, bukan gua musang, tetapi orang yang sangat luar biasa. Apa yang berlaku ialah dia ambil tanggungjawab ini, minta suami dia pergi jejaki apa kerja adik ipar kau ni, adik dia ni. Jejak, pasang kaki dan sebagainya. Lama kelamaan pecah tembaran. Apa tembarannya? Iaitu dia ni adalah bekerja part time di pub. Part time di pub. Kerja dia ni, tengok yang gambar sebagainya, serve arak, kemudian ada masa melayan lelaki dan sebagainya. Itulah sumber pendapatan dia. Jadi apa kaitan dengan makan sabun tu? Dihurai dalam tafsir mimpi itu, jika sekiranya mendapati kamu makan makanan yang halal, nasi tiba-tiba bercampur dengan makanan yang haram yang memudaratkan kesihatan kamu, ke sabun tu tanda bahawa rezeki yang kamu peroleh adalah rezeki yang haram. Perolehan yang kamu dapat ni perolehan yang haram dan memudaratkan kepada agama serta jiwa kehidupan kamu. Terus betul kan? Sama. Siapa kata dia tu rezeki halal? Bekerja di pub, tuang arak, kemudian layan lelaki, memang lumayan. Tapi rezeki yang haram yang memudaratkan kepada agama, yang memudaratkan kepada spiritual. Exactly 100%. Nah, ini bukan ujub. Ini disiplin ilmu. Kalau tu ensiklopedia. Jadi ini yang kita nak bataskan. Masya Allah. Oh, kalau kat rumah ustaz tu, buku tu sentiasa bergerak saja. Sebab apa? Abang ambil ni bermimpi. Kemudian Kak Lang ambil ni bermimpi. Mimpi belaka tak malam. Bergerak macam buku. Bilik orang tu, bilik anak tu, bilik anak ni. Sehingga anak yang bangsa ustaz umur 10 tahun tu pun, satu pagi tu, api-api, buku merah mana buku merah? Bukan buku merah. Kenapa? Muhammad ada mimpi ni. Masya Allah. Dan akan lebih seronok kalau kita dibimbing. Okey, chapter dia begini. Cantik. Dia macam kamus tau. Okey, katakanlah mimpi dipatu ular, contoh. Ni kan orang Melaka famous kan? Mimpi patu ular tu apa dia? Okey, kahwin dua salah apa dia pun. Jadi tulis, cari saja dalam apa ni katalog tu, patu ular keluar bla 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 dan sebagainya. Masya-Allah. Jadi Nabi Yusuf alaihissalam ini Allah berikan kurniaan tersebut, boleh takbir mimpi, boleh tahu peristiwa yang akan datang dengan ilmu daripada Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu itu Allah buka kepada kita. Allah buka pada kita, kita boleh belajar dan tafsir mimpi. Jadi tuan-tuan, sekali-sekala kita kena rehat minda kita tahu. Asyik bekerja pagi, petang, siang, malam. Why not? Sekali-sekala kita dengar refer pada buku tersebut. Wah, 3 hari lepas aku ada mimpi. Tengok apa mimpi yang benar. Tunggu lagi, ulama letak disiplin.
Pertama sekali, mimpi yang boleh diguna pakai macam mana? Pertama sekali ialah kita seboleh-bolehnya solat hajat. Malam tu kita solat hajat ataupun solat istikharah, wahai Allah, tunjuklah kepada aku petunjuk atas apa yang aku nak buat. Yang kedua, berdoa, minta supaya Allah tunjukkan kita betul mimpi. Tidur dalam keadaan berwudu, kemudian bermimpi. Itu adalah mimpi yang betul-betul original. Sebab apa? Ada juga kadang-kadang mimpi itu tidak valid apabila seseorang itu tidak memenuhi ciri-ciri yang dikehendaki. Contoh, tidur dalam keadaan kotor. Nah, tidur dalam keadaan kotor, tidur dalam keadaan hati busuk dengan sifat madhumumah, tidur dalam keadaan tak bertaubat. Mimpi juga, dan mimpi itu tidak boleh dijadikan signal yang original. Sebab apa? Kita tidak bersihkan hati kita. Ini disiplin-disiplin yang diletakkan ketika mana kita nak mencari mimpi. Jadi kesimpulannya apa dia? Tamat kerja hari ini, terus pergi ke kedai buku, beli mimpi dan test market malam ni. Cubalah solat istikharah. Okey, aku ni nak ada petunjuk ni. Okey, nak apa dia? Nak resign hujung tahun ni, nak buat bisnes sendiri. Okey ke tak okey? Solat istikharah. Kemudian bermimpi lah. Nampak Ustaz Azhar tercekap. Okey, baik. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub, dan telah disempurnakan nikmat ke atas kamu dan keluarga Yaqub sebagaimana disempurnakan ke atas kedua bapa kamu min qabl, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim, sesungguhnya Tuhan kamu itu alimun, maha mengetahui, hakimun, dan maha bijaksana. Ingat ya, susun kalur bagaimana Nabi Yusuf, ayahnya Nabi Yaqub, ayahnya Nabi Ishaq, dan ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi bayangkan 4 keturunan Nabi belaka. Sebab itulah disebut Nabi Yusuf Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Nabi Yusuf, ayah dia orang mulia, Nabi Yaqub. Ayah dia lagi orang mulia, Nabi Ishaq. Ayah dia orang mulia lagi, Nabi Ibrahim. Jadi 4 generasi ini adalah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Masya Allah. Kita Nabi ke tidak? Excellent soalan kan? Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Pun begitu, jangan kita kecewa. Wah, aku ni Nabi pun tidak, Rasul pun tidak, cak ayam ada lah. Jangan cemburu, jangan kita kecewa. Itu kalaupun kita ni bukan Nabi dan bukan Rasul, memadai yang kita mengikuti ajaran para Nabi dan para Rasul, itu kafa waqtafa bihadal qadar, enough and enough. Untuk kita yang rasa ghibtah, cemburu sebab tak pilih Nabi dan Rasul, dengan kita mengikuti jejak langkah para Nabi dan para Rasul alaihimussalatu wassalam. Nah, masa cukup kok setakat ni. Dia kuliah masa COVID-19 tak boleh panjang hukumnya bid'ah. Jadi kita cukup pada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.